140 surah Ali Imran, yang mana ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Jadi Tuhan ulang balik, dia kata kalau kita merujuk kepada sejarah dulu-dulu di atas nabi-nabi dulu, ada yang telah menempuh peperangan dan mereka ni diikuti oleh pengikut-pengikut yang setia kepada mereka. Dan ada juga nabi yang dulu ni yang kalah. Perang itu pun kalah, bukan semuanya menang, tapi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah ni, kata Tuhan, tidak pernah merasa lemah semangat. Walaupun mereka kalah, walaupun mereka gagal, walaupun mereka ditimpa kecederaan dan sebagainya, tapi demo ni tidak lemah semangat. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Jadi 3 perkara Tuhan kata sini, fama wahanu. Wahanu ni kalau dalam bahasa Arab lemah dari segi semangat, lemah semangat. Dha'ufu lemah juga, tapi lemah fizikal. Dia lain dua tu. Wahan ini adalah satu kelemahan dalam perasaan kita. Rasa gerung, rasa takut, rasa perih, rasa apa ni tak ada peluang. Itu dia panggil lemah dari segi semangat, dari segi cita-cita. Ataupun dha'fu ni dalam bahasa Arab merujuk kepada fizikal, letih, tak erak, sakit orak dan sebagainya. Contohnya kita kata waktu dia katakan lemah. Wa mastakanu, dan mereka juga tidak mahu tunduk. Jadi orang dulu pernah berjuang pada jalan Allah, dan bukan semuanya menang. Ada juga yang kalah, ada yang ditipu kemenangan, tapi demo ni tidak lemah semangat, tidak putus asa, dan mereka tidak lemah fizikal untuk berlawan pada jalan Allah. Jadi sebab tu Tuhan kata wallahu yuhibbus sabirin, dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Jadi sabar ni penting dalam kehidupan untuk ambo sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dalam hidup kita ni kita akan bertemu dengan banyak cabaran. Dulu ambo pernah sebut ulama membagikan sabar ni kepada 3. Pertama ialah sabar dalam mengerjakan taat. Kita nak buat taat kepada Tuhan ni, buat amal, kena sabar. Kalau tak sabar memang tak boleh. Nak mari masjid, nak bangun semaya malam, nak semaya dalam waktu, nak semaya dengan sempurna, waktu memerlukan kesabaran. Terutamanya nak bangun waktu subuh. Kita tahu waktu subuh kalau kita tempat kita Malaysia mungkin tidak terasa sangat, tapi kalau orang duduk di negara-negara lain, sejuknya memang kalau kita fikir sekali tak si bangun semaya. Sejuknya. Tapi kalau kita tak sabar, memang kita tak bangunlah semaya subuh. Tapi kalau kita sabar untuk mengerjakan taat, sejuk lagu mana pun kita bangun, jauh lagu mana masjid pun kita pergi semaya jemaah ataupun semaya jemaah. Paling kurang pun semaya jemaah. Puasa kalau boleh, kalau kena bulan kemarau, lama puasa. Waktu hamba duduk England mula, kalau musim panas, dia puasa ni dia siari panjang. Pukul 2 tu, pukul 2 subuh dah. Pukul 2 subuh dah. Kira pukul 2 kita balik semaya tarawih, dalam pukul 11 habis semaya tarawih. Sudah semaya tarawih tak tidur dah. Kalau tidur tak ada nak nyau. Pasal pukul 2 subuh dah. Masa tu hamba, masa tu betul Piala Dunia Mexico, dia tengok bola. Baca Quran malah tu muka tarawih dah suruh malah dah lah. Baca sikit-sikit Quran, dia tengok bola. Masa tu Piala Dunia di Mexico. Jadi tengok batu nyau-nyau semaya subuh. Semaya subuh, lepas tu tidur dia ngorek pula bila pukul 9. Pukul 9 soket tu baru mengorik, masuk ngorek pukul 9. Lama berapa jam tu bayar. Start pukul 2 pagi tu, kalau kita pagi lah. Pukul 2 pagi tu sehingga pukul 9 petang. Kita pukul 9 tu insya dia baru ngorek. Lamanya masa tu. Musim pula musim panas. Tapi tidaklah panas spot pak kita, tapi tempat dia panas adalah. Orang putih cak baju dah, pakai baju selapis ya.
Hak tolu sikit pakai cap baju jalan nyoh kat le bandar. Cap baju bawa tangi ya buat dia ni. Panahnya masa tu. Jadi bayangkan kita nak puasa tu dengan jarak masa yang terlalu lama. Kalau cuaca macam di Mekah ke apa koh lah kita terasa cuacanya sampai 40 42 tengah-tengah hari dengan dahaganya dengan apa. Jadi contohnya gitulah kalau kita tak sabar tak boleh. Maka sebab tu ulama kata sabar nombor satu sekali sabar dalam mengerjakan taat. As-sabru fit taat. Kena sabar dalam mengerjakan taat. Yang kedua ialah sabar dalam menjauhi maksiat. Maksiat ni barang memang kita nak. Tak ada orang tidak seronok dengan benda-benda hak berdosa ni. Barang tu memang ada tarik ke sebab setan pun duk gaya kita. Kita sera. Jadi kalau kita tidak sabar, kita tidak kita akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Duit, orang tawar duit kepada kita, orang tawar goni, dengan sendirinya kita muka kita ada nafsu, kita ada dorongnya itu. Maka sebab tu situ kena ada sabar dalam menghadapi maksiat. Mana menahan diri kita tidak buat maksiat. Dan yang ketiga ialah sabar kita ni dalam menghadapi bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dalam hidup, kegagalan dalam kerja buat kita, dalam ngaji, dalam nego, dalam perancangan kita, penyakit hak mari, kematian, banyak perkara tu semua tu ujian Tuhan yang dipanggil dalam istilah bala, ibtila. Dalam bahasa hak biasa dipakai ibtila, ujian daripada Tuhan. Sebab dunia ni dipanggil darul ibtila. Tuhan memang buat atas dunia ni duduk untuk susuh. Tuhan buat atas dunia ni memang untuk susuh. Dia bukan buat untuk kita senang. Senang di akhirat esok. Akhirat esok tak ada gapo satu. Tak payah nyaku, tak payah noreh, tak payah peluh. Duduk cokoh gak nak makan gapo pakai telitah ya. Telitah gapo kita nak mari belako. Sate ko, burger ko, pizza ko, gak dalam syurga tak nampak dah sate berapa tu sedap daripada tu lagi. Lebih pada tu lagi. Telitah ya. Telitah di fikiran mari selalu depan mata kita. Bergerak dengan mudah setepak ke setepak. Boleh pasangnya yang comel, yang menarik. Tuhan beri siapa? 70. Seorang lelaki masuk syurga, Tuhan beri 70 orang bidadari. Tak termasuk dengan isteri kita lah. Kalau isteri kita ni dia akan temu balik dalam syurga, temu balik dalam syurga, kecuali kalau kita bercerah dalam waktu kita atas dunia. Tapi kalau kita tidak bercerah, mana orang panggil bercerah mati, esok dia akan duduk sekali. Kalau sama-sama Islam, dia akan duduk sekali di akhirat. Tuhan wi tambahan kepada tu 70 bidadari pula. Pas comel belaka bini kita pun comel, bidadari pun comel. Lepas tu so pula tak perlu. Kalau kita baca dalam syurga ni tak perlu, tak ketung, tak berok. Sebab tu kalau orang tanya gapo tak ada dalam syurga, ada sok kalau tak ada jambe. Jambe tak ada dalam syurga. Pasal orang tak berok. Orang tak kecil, orang tak berok. Jadi nak gapo ke jambe? Tak boleh ke jambe dah lah. Kita lah ni nak ke jambe tu nak kecil nak berok. Jadi dalam syurga hak tak adanya jambe. Jambe tak ada. Sebab manusia tidak akan kecil, tidak akan berok dalam syurga. Dia makan gapo sekalipun banyak pun tidak akan tubik. Dia tubik dalam bentuk kata dalam kitab peluh. Tubik dalam bentuk peluh. Kita peluh pun bukan peluh sepatas dunia. Bukan kata basah berjeruk ke apa tak. Peluh yang kita tak terasa. Boleh jadi macam Mekah lah. Kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan biasa pergi Mekah ni kita peluh tapi tak basah tubuh. Sebab tu kita minum air tak cukup semua dalam tubuh. Sebab tu antara pesan ni orang kalau pergi Mekah, doktor pesan semua jangan lupa minum air. Tak daga pun kena minum. Sebab air tu tubik melalui peluh yang kita tak sedar. Kita memang peluh di Mekah. Peluh. Tapi peluh kering. Panggil peluh kering. Boleh jadilah di dalam syurga pun boleh jadi lagu tu. Dan bau pula sedap, wangi macam kasturi. Kasturi wanginya peluh. Bau peluh manusia di syurga umpama kasturi. Kasturi. Tapi dia biasa sim kasturi. Kasturi ni memang sedap lah. Hak tiru tu pun sedap tak mudah. Minyak angin, minyak
minyak atar kita beli kasturi tu pohon tu tiruan tu bukan original sungguh kasturi tak boleh beli, ambo tak boleh beli. Mahalnya dia betul-betul daripada gotu rusa tu, kat dalam tubuh rusa kasturi tu dia tubik rega dia berapa ribu sekilo tu. Hak kita duk pakai ni biasanya hak tiruan tu pun sedapnya tak mudah dah. Kalau hak original tak tahulah. Sebab tu Nabi kata orang yang berpuasa mulutnya la khalufu famis saim, orang bau mulut orang puasa ni lebih daripada wanginya lebih pada kasturi. Tu saya kata la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang puasa ni Nabi kata dalam hadis kursi tu lebih wangi daripada bau kasturi. Tidak busuk. Kita boleh jadi manusia suruh busuk mulut orang puasa ni, tapi pada sisi Tuhan lebih wangi daripada kasturi. Dalam dunia ni tak ada lah benda paling wangi kasturi lah, al-misk. Orang putih kata mask, M-U-S-K, mask. Ambil pada bahasa Arab, misk. Kita ambil kasturi. Kasturi ni India. Bahasa Sanskrit kasturi Melayu kata kasturi. Sebab tu kata hantu 5 bersaudara tu capur macam-macam, Cina pun ada, India pun ada. Sebab tu ada seorang nama Hang Kasturi. Ada seorang 5 bersaudara tu. Dah cerita lain dah. Baik. Jadi ni sabar ni 3 perkara balik tadi ulama sebut sabar dalam mengerjakan taat, sabar dalam menahan diri daripada maksiat, dan sabar menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Bila kita sabar, insya-Allah Tuhan angkat darjat kita. Sebab macam yang kata dulu Ibnu Qayyim tulis satu kitab, dia kata hikmatul ibtila, hikmat Tuhan ni uji kita manusia. Antaranya nak membersihkan dosa. Kita dosa banyak. Ambo sendiri tuan-tuan ada apa-apa, kita ni manusia ada kelemahan. Diri kita kadang-kadang kita tak boleh kawal perasaan kita, nafsu kita. Kita semaya lewat tu pun kira berdosa dah dengan Tuhan. Kita semaya ujung-ujung waktu, kita semaya bobo cukup, kita semaya bobo sempurna tu pun dalam pertimbangan Tuhan tak comel dah. Kadang-kadang kita kecek kasar, kita bertindak kita tidak berasa, tindakan kita tu semua ni membawa kepada dosa. Jadi kita kadang-kadang kita tak sedar benda ni dan kita tidak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak minta ampun, dosa bertindak atas kita, mari bertindak. Nak agak kalau kita minta ampun, kita tak berasa ataupun kita tak ingat, maka Allah SWT nak tolong kita, dia beri masalah kepada kita. Dia beri penyakit, dia beri kesusahan, dia beri kegagalan, dia beri tekanan kepada kita. Melalui proses ini Tuhan cuci dosa-dosa kita yang kita tidak sedar tu. Sebab tu kalau kita sabar bila kita kena penyakit, bukan kata tak berubat, jangan salah faham. Setengah orang dia kata sabar ni jangan berubat. Betul tak betul dalam Islam, penyakit ini kena berubat. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obat dia. Tuhan kata kalau temu obat, kena dengan obat, orang Melayu kata sekung raksi, maka sialah penyakit tu. Hak tak sial tu pasal tak temu sekung raksi. Bukan kata tak ada obat, tapi tak temu hak sekurasi. Jadi setiap penyakit ada obat. Maka sebab tu kalau sakit kena berubat. Tapi sabar ni maksudnya kita tidak kata orang komplain. Kita ikhtiar, kita berubat dan kita terima dengan redha. Minta ampun dengan Tuhan. Masa kita sakit, istighfar pada Tuhan. Jangan duk menyupuh, apalah aku mayat tak tinggal penyakit. Kalau tak mayat tak sakit pula. Khotok semaya tu tak ada apa-apa. Kita semaya tunggik pergi masjid lagi kena penyakit. Tak kena. Kita tak boleh komplain gitu. Sebab Tuhan lebih tahu gapo dia buat kita tu. Jadi bila dia buat penyakit ni, kalau kita sabar, kita minta ampun dengan Tuhan, mintalah Tuhan beri sembuh, pak kita ikhtiar pula. Sepanjang masa tu kita insya-Allah boleh pahala Tuhan cuci dosa kita. Ini kita kena bahas. Sebab itulah kita jangan bercepat. Kalau kita temu dengan gapo-gapo, kita cepat nak komplain, nak melatah. Kita teratuk, kita gelecoh. Akan ada cara Tuhan nak cuci kita. Agak sangat jalan. Tak khabar apa, bong teratuk dengan dinding kali. Tak ambil. Tak ambil dah. Kita gerai balik rumah, ambil tuku katuk dinding pecah. Tuhan bagi gelecoh kadang-kadang. Kita tak tahu. Semua ni ialah nak beringat. Mung ni manusia, mung ada kelemahan, mung ni ada masanya boleh rebah. Mung dekal lagu mana pun
Kalau pijak kulit pisang berapa dolar tak soyak dekat lah. Pijak kulit pisang kalau 1,000 atas semi tu nak dekat ke mana dekat atas semi tegak. Apa jalan. Tu nak ayat kelemah yang kita manusia. Tu penyakit. Masalah. Tu yang punya masalah. Masalah ni pun kadang-kadang nak apa ni nak mengobati dosa kita. Dan bagi orang yang bagus, orang supaya Nabi ni, orang juru, Tuhan nak akak tarah dia. Dosa tak ada dah dengan dia, tapi Tuhan penyakit. Tuhan nak akak tarah dia. Nabi kita nak wafat dengan demam. Demamnya luar biasa panas sehingga Nabi tak boleh duduk. Minta orang gendel air, kain dalam air tok atas kepala. Gendel tok atas kepala dia. Panasnya. Ambil air kecil tubuh. Kecil tubuh. Tok mana panah, demam panah. Tu setara Nabi tu. Kalau kita baca dalam hadis tu Allah Tuhan uji dia gitu mau lalu. Perlu kejap. Perlu kejap duduk mah petak. Kain tu dalam bekas tok di kepala. Tindih atas air ni panahnya. Lepas tu rendih lagi tubuh. Tak tahan je panah. Tuhan wi demam panah. Akhir mati dengan keadaan demam panah. Tu orang setara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni Tuhan nak akak tarah. Orang juru Tuhan nak akak lagi sebab semanja demam tak ngeluh. Tak ada lah kata Allah sakitnya, apa lah tak ada. Tak ada. Tak kita pun tak usah lah kata kalau boleh panggil mok sudahlah mok timur panggil lah tika tu lah nak panggil pun tika tu tapi janganlah kita mengeluh apa lah Tuhan buat kamu gini janganlah gitu tak pandai jangan jadi seperti Tuan Ustaz Ustaz kat dia komplain macam Tuhan bapa ni dia kata kadang dia baluh dengan Tuhan tu tengok cerita Ustaz dia pergi di berala dia baluh dengan Tuhan. Bapa buat aku lagu ni dia kata. Mu tak dengar kau. Aku ni bukan main lagi gini. Kata penat buat ni. Nya baluh dengan Tuhan. Gi komplain kau Tuhan. Jadi Tuhan buat kerja lagu tu kita orang Islam ni tak boleh lagu tu. Sebab dalam Quran tu kata la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Tuhan ni kita tak boleh nak soal dia. Apa dia buat jangan soal. Suka tak suka molek uduh bagi kita itu kehendak Tuhan. Wahum yus'alun kita esok kena soal. Bapa mu buat gini, bapa mu lagu ni. Kita dengan Tuhan tak nak soal. Cuma kita minta hak comel. Kita minta comel dengan Tuhan. Imam Syafi'i ni dah tahu ilmu sikit. Ini tak payah habis apa. Imam Syafi'i antara doa dia yang masyhur ialah Allah apa ni? Allahumma inni as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Tu doa Imam Syafi'i yang masyhur. Allahumma inni as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Wahai Tuhan, aku minta denganmu kelembutan dalam semua takdir yang berlaku. Itu doa dia. Doa ni berlaku peristiwa apa aja cerita pula deh. Cerita. Jadi masa tu berlaku peristiwa fitnah Quran. Fitnah Al-Quran iaitulah timbul cerita Quran ni makhluk kodok. Masa tu dalam kitab fiqh, dalam kitab akidah kalau kita ngaji jadi fitnah yang besar. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Quran ni tidak makhluk. Quran ni bukan makhluk. Quran hak Tuhan turun tu bukan makhluk. Mu'tazilah mengatakan Quran ni makhluk. Jadi kerajaan pada waktu itu dipengaruhi oleh aliran Mu'tazilah. Iaitulah zaman Al-Ma'mun. Lepas tu mari Al-Mu'tasim. Masa Imam Syafi'i ni tak silap saya zaman Al-Ma'mun, anak kepada Harun Ar-Rasyid. Di anak Ar-Rasyid ni ada Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, tiga beradik. Al-Amin jadi raja mula-mula mati, adik dia naik Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun ni bila dia jadi raja, khalifah, dia pegang pandangan Mu'tazilah, mengatakan Quran ni makhluk. Dan dia kutip habis Tutu Ali dalam negara, tanya sore-sore, Quran ni makhluk ke tak? Mana-mana tu alih hak kata Quran ni makhluk, dia kat tekuk habis, bunuh. Dia nak suka kata makhluk berlaku. Jadi ramailah hak ada yang dibunuh dan ada di penjara, termasuklah Ahmad bin Hanbal. Tapi berlaku peristiwa ni kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kena igat. Kena igat juga, bawa ke istana 5 orang masa tu. Kena igat dengan dia. Pergi ngadak khalifah duk cokor atas kursi, dia tok 5 orang ni lik tabir. Letak lik tabir belakang. Letak lik tabir, panggil sore-sore mari depan soal hak mana tak kena jawab, kerak tekuk lalu. Depan-depan lalu cung pacung mati.
Imam Syafi'i kena akhir sekali. Jadi sepanjang itulah dia berdoa. Ni doa dia yang dirakit dalam kitab. Allahumma inni as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Ada tapi riwayat berbeza. Ada satu riwayat Allahumma ya latif as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Itu kita tak kira lah lafaz tu lain ni. Jadi doa ni lah Imam Syafi'i dia baca. Maksudnya wahai Tuhan, berilah kepadaku kelembutan dalam apa yang berlaku. Dia duk doa tu sepanjang hak berlaku. Bila sampai giliran dia panggil, dia yang akhir sekali dipanggil, khalifah tanya dia, wahai Muhammad. Dia nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, itu gelar dia. Dia ni nama sebenar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita panggil dia Imam Syafi'i. Tu Syafi'i itu bukan nama, tu gelar. Jadi wahai Muhammad, apa pendapat kamu tentang Quran? Makhluk ke tidak makhluk? Tapi nak ayat bijak Imam Syafi'i, ambil cerita dah mula tapi reka. Imam Syafi'i kata, tuanku, mengikut pandangan patik, adapun Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur, keempat-empat ini adalah makhluk, kata Imam Syafi'i. Jadi raja buat hati. Muka dia kata makhluk belakang, lepas dia. Tak kena kerak, orang lain kena kerak tekuk habis. Lepas dia, wibitih nak pulak. Berapa ribu dirham tak tahu. Jadi orang gegel. Lepas tu Imam Syafi'i ni balik dah weh. Tubik dalam TV tu orang kata tengok. Kecek balik dah weh. Dekat-dekat pilihan raya ni. Gegel habis lah muka dengar cerita. Tubik habis cerita dia. Orang pergi tanya dia, anak-anak murid dia rapat pergi tanya, "Mana tok guru ni? Pandangnya tok guru ni tak serupa ni." Dia kata, "Mu tak faham ke aku jawab?" Apa? Aku ayat dah kan? Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur, adapun keempat-empat ini adalah makhluk. Pak jari aku ni lah dia kata. Bukan Quran, dia kata pak ni, keempat-empat. Nak ayat ceridiknya dia jawab. Dia cerdik jawab, lepaslah dia. Sebab tu kita mengikut mazhab Syafi'i ini kena cerdik seperti Imam Syafi'i jugalah. Kena pandang. Tu nak ayat. Tapi hak amun nak sebutnya doa tu. Doa itulah yang dibaca. Allahumma inni as'alukal lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Kata ulama, kalau kita nak amal bacalah 129 kali sehari. Kalau rajin. Ataupun ketika kita ada masalah, masalah dalam hidup, kita bacalah doa ni boleh sekurang-kurangnya 129 kali dengan harapan Tuhan mudah masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup. Jadi itu yang disebut. Jadi kepentingan sabar. Kepentingan sabar dan ujian ni mari ialah cara Tuhan nak akak kita. Baik, kita sambung pada ayat seterusnya. Ayat 147 ni, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan, iaitu mereka tadi Nuh, bopok hak berjual bersama nabi-nabi tadi, semasa perjuangan selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi tu yang cerita tadi dalam ayat 140 ni, Nabi dulu sebelum Nabi Muhammad ni pernah berperang dan mereka disertai oleh pengikut-pengikut yang taat kepada Allah. Dan sepanjang perjuangan ini, nabi-nabi dan pengikut-pengikut ni, doa yang terucap daripada mulut mereka sepanjang perjuangan mereka ialah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang dibaca oleh para pengikut nabi-nabi pada zaman dulu. Tak tahulah Nabi mana dalam Quran ni pun tak sebut. Ini bukan Nabi Muhammad, Nabi-Nabi dulu lagi. Inilah doa-doa yang mereka baca sepanjang perjuangan. Jadi kita pun orang Islam ni antara doa yang baik. Dalam Quran ni sebab tambah kata mula terlalu banyak doa di dalam Al-Quran ni. Kalau kita betul-betul faham Quran, kita dekat dengan Quran, kita tak perlu cari lain doa ni. Ada dalam Quran. Doa dalam Quran ni sebab tambah kata tak ada doa yang paling baik kecuali dalam Quran, dalam hadis.
Bukan salah kita ambil doa online, kita belajar situ, belajar sini, kita susun doa sendiri kau, tapi hak paling baik tentulah hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis. Masalah yang menipu kita hari ni, ramai di kalangan kita tinggal doa hak ajar dalam Quran, hak ajar dalam hadis, kita buat doa sendiri. Hak ni hak jadi masalah. Kita ambil doa orang tu, doa orang ni, setengah tu susun sendiri. Tidak salah, tapi sikap kita tu tidak betul. Bukan salah kita baca doa orang lain, kita baca doa kita susun, tapi jangan tinggal langsung hak Quran, hak hadis. Ambil lah hak Quran, hak hadis tu, hak kena dengan kita, hak kita rasa sesuai, lepas tu kita tambahlah dengan doa orang alim ajar kau, tak apalah. Tapi hak hari ni hak berlaku ni, kalau kita dengar sebahagian besar umat Islam tinggal terus hak dalam Quran, dalam hadis. Kita boleh perhatilah, kalau kita rajin pergi sembahyang Jumaat mana-mana kita dengar dalam majlis-majlis, tak ada doa hak Nabi ajar, hak Quran ajar. Kalau capur tak apa dah. Hak ni duka cita bagi saya tak kena. Sikap kita tu tidak betul. Sebab pedoman kita Quran dengan hadis. Quran ni hak Tuhan susung, doa. Hadis pula hak Nabi. Mana lebih baik dengan hak manusia susung? Alih lagu mana orang tu, khamak lagu mana pun, dia tidak akan sama dengan hak Tuhan susung dengan hak Nabi susung. Atau kita kena faham situ. Sebab tu jangan kita letak depan hak manusia, kita tinggal hak Quran, hak hadis. Hari ni banyak berlaku lah gitu. Ambil dengan syekh tu, syekh ni, babo tu, babo ni, habib tu, habib ni. Hak dalam Quran, dalam hadis kita tinggal. Tu nak ayat. Kita rasa dogo ya dalam Quran, dalam hadis. Jadi sikap tu tidak betul bagi kita orang beriman. Sebab dalam hadis, dalam Quran, contoh ni doa perjuangan ni. Orang berjuang pada jalan Allah ni, doa dia apa? Pertama minta ampun, Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina. Sikap melampau kita dalam urusan kita, kadang-kadang kita terlebih dalam perbuatan dalam amal kita. Lepas tu wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami berhadapan dengan cabaran, dengan musuh-musuh Islam. Wansurna alal qaumil kafirin, berikanlah kepada kami kemenangan berhadapan dengan orang kafir. Tengok kemah kata doa tu. Tapi kita orang Islam saya lah, sebab tu hamba selalu tekan ni, bukan hamba kata doa tu alim ke apa, tak boleh baca. Jangan silap faham lah, silap faham pula. Maksudnya keutamaan hak mana duduk depan, hak mana mari dulu. Kita baca, lebih baik kita baca dua doa Quran, Quran hadis, lepas tu kita tambah lah. Tak apalah kita tambah. Tu tak ada masalah. Tapi kita tinggal terus, bagi hamba tidak betul. Sebab dalam Quran sebutlah kita nak masalah gapo, ada doa. Ada doa. Tuhan melalui cerita Nabi Musa, cerita Nabi tu, cerita Nabi ni, semua tu ada doa dia. Apa kita nak ilmu? Rabbi zidni ilma. Tu Tuhan ajar ke Nabi Muhammad. Wa qul. Ucap kalau oleh Muhammad doa apa? Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Nak ilmu gapo? Sebut ya, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan, tambahlah ilmu kat aku. Kita nak gapo? Ilmu nego, niat ilmu nego. Nak ilmu agama, ilmu agama. Ilmu tukar, minta ilmu tukar, nak setambah pandai lagi. Tu ya. Tu Tuhan sendiri aja waqul, ucap kau oleh Muhammad. Nabi Tuhan suruh Nabi baca ni. Apa dia baca? Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan, tambahlah ilmu aku. Dan nak cari mana doa lebih pada tu. Lepas tengok Nabi Musa. Nabi Musa minta kata, bila Tuhan suruh mu ni, wahai Musa, izhaba ila Fir'aun. Gilah mu ni berdepan dengan Fir'aun. Nabi Musa kata, aku ni lidah aku tak berapa fasih sikit. Latihlah. Apa ni adik-beradik aku ni, apa ni Nabi Harun, supaya boleh bantu aku. Lepas tu bila nak pergi, Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ni doa Nabi Musa nak fasih lidah, nak terang hati. Pak nak pergi berdepan dengan Firaun ni, nak berdebat, dia masuk dalam TV 3 ni. Nak masuk dalam TV 9 ke apa, nak berdebat lah ni. Sebab pergi dengan Firaun ni bukan calon-calon manusia hebat, hak tak ngaku muka lain dia Tuhan. Dia ngaku dia Tuhan ni Firaun ni, bukan calon-calon orang.
Kita masuk dalam TV tu sama-sama manusia apa kita mau ya. Dan ni nak berdepan dengan manusia hebat seperti Firaun. Nabi Musa minta doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dada aku ni supaya mudah aku kecek, mudah aku beroyak. Sebab kalau duduk serabut perut kecek betul tu baik dia gitu kan. Serabut perut orang bersalah tak jawab main begitu ya. Kalau dia serabut perut. Jadi minta supaya lapang. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, bukalah dada aku ni. Lapangkanlah jiwa aku ni. Wa yassir li amri, permudahkan urusan aku nak berdepan dengan Firaun ni. Wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah. Wahlul ni kalau kita agak rombok. Kalau sipu tu kita buka sipu tu. Kalau koci buka koci tu. Bukakanlah uqdatan, simpul yang mengikat lidah aku ni. Gagaklah, lambat keceklah, tak fasihlah. Kita minta Tuhan. Nabi Musa minta buah. Wahlul uqdatan min lisani, apa? Yafqahu qawli, supaya orang-orang bukan Islam ni, Firaun dan geng-geng dia ni faham bagi aku nak royak. Sebab ada setengah orang sejak kecek, orang tak tahu gapo, ada juga. No, sejak letih dah kita dengar, gapo dia tak tahu dia royak. Nama rima tak tahu. Jadi nak suruh biar kecek tu orang faham bagi kita royak. Kita kecek boleh jadi sikit sebentar, tapi orang faham. Tak ada guna kecek panjang banyak, orang tak faham. Supaya dengar lagu ni ustaz, hingguk tu kata mudah, gapo makna menata apa pun tak tahu. Royak sedak, boleh royak sedak. Tu maksud dia. Jadi ni doa ni lidah Nabi Musa dia minta kat Tuhan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hak tu ajar. Nak selamat macam sebut mula, waktu dia lari daripada Mesir lepas dia bunuh orang tu, orang nak igat, Nabi Musa bawa diri lari ke Madian. Doa dia rekah ya, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Boleh jalan boleh baca, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, wahai Tuhan selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Itu ya doa. Doa nabi-nabi ni kalau kita baca rekah, pendek tapi maknanya dalam. Kita agak saya kata baca doa letih. Tu hamba tegur sama kalau ngatik juga bertukar kita atas lutut. Nak boleh kesuduh doa nasi sejuk dah. Minta maaf lah, kita nak kata siapa, tapi hamba sekali sebut ni pasal hamba tak tahan kadang-kadang lagi ngatik tu begini tukar. Kita tak makan nasi lagi di rumah tu, email apa dia makan tu. Dia tahu dah dia nak baca doa panjang malam tu, dia makan dulu lagi di rumah. Kita tak tahu dia nak baca doa panjang. Jadi nyanyi oleh kita semua. Hamba tegur, nak boleh-boleh suka. Doa ni tidak mesti panjang. Jangan pendek sangat, nanti orang tak agak di belakang tu. Akak-akak tahu baca email baca gapo. Hamba tak agak orang sendiri. Nak sebut cerita orang, akak-akak baca doa gapo? Pos kalau lah Tuhan kata. Mudah dia doa Allah sebut kalau lah Tuhan. Wow lalu. Gapo dia tak sebut kalau tu. Dia sekali tu baru doa. Sebut kalau nya ayat Tuhan. Allah beragai orang kata. Ya. Baik jadi ni bab doa. Jadi utama amun nak ni utama ke doa dalam Quran dalam hadis, patut kita tindailah dengan doa-doa lain. Bukan kata doa lain tak comel. Memang ulama-ulama bukan dia reka apa kita, dia mari ilham, dia buat tu. Doa hak kita baca dalam kitab, tapi keutamaan kita duduk nombor satu. Duduk nombor satu. Sebab kita orang Kelantan ni kena makan nasi. Tak gitu makan nasi dulu, pas gomo mie kau gabal lepas tu. Jangan tinggal nasi. Tu maksud dia ni. Nasi tu asasi. Makan nasi lepas tu nak makan mie, nak makan jepuk, nak makan bubur, gomo gilah. Tapi nasi tu kena mari dulu. Ni duk pakai behel-behel, becolek lalu. Nasi tak makan tu pulah perut tu. Tu maksud dia gitu. Jadi pakak ambil tu. Kata si ambil ujung ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukuplah. Tak sekali tak si baca sangat doa lain. Kita baca doa lain hok kita rasa sesuai dengan kita, sudah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada juga hok Quran ajar kepada kita. Baik. Jadi doa ni comel kalau kita baca ni untuk mengukuhkan pendirian kita dan juga keyakinan kita dalam membawa agama.
Jadi Tuhan kata sini dalam ayat 148, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia, kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Tuhan royak orang yang sabar berjuang bersama nabi-nabi tadi, teguh dalam perjuangan. Lepas tu mereka berdoa pula kepada Tuhan dengan doa. Dalam ayat 147 ni, natijah dia gapo? Hasilnya Tuhan kata fa'atahumullahu thawabad dunya. Tuhan beri kepada mereka pahala dunia. Bila dia sabar dalam perjuangan, berdoa pula kepada Tuhan, Tuhan beri kebaikan dunia. Apa dia? Benar dalam perjuangan dia, berjaya dalam perjuangan dia, dan nama yang harum. Sebab bila benar, tentulah nama dia jadi naik. Tu Tuhan beri atas dunia. Akhirat pula ialah nikmat syurga. Dua perkara boleh atas dunia, boleh di akhirat pun boleh. Ni kalau orang yang sabar dalam perjuangan. Walaupun boleh jadi jauh, perjuangan ni jauh, tetapi perjuangan ni kalau kita sabar, Tuhan akan satu hari Tuhan beri kemenangan. Dalam dunia ni banyak kita tengok perjuangan yang tidak Islam. Tengok Mandela, mati dah dia. Mandela ni lama mana kena J? Mandela kalau tu ada tahu berapa lama kena J? Puluh-puluh tahun, sampai tua ke diri. Dia tu beg J tu rambut putih. 70 ke 80 tahun kena penjara. Lama lah. Tak ada manusia dalam dunia ni hok setakat zaman moden ni hok penjara lama super Mandela, Nelson Mandela. Masa tu orang putih jajah Afrika Selatan, bawa pahaman apartheid. Apartheid ni fahami yang mengatakan orang kulit lain pada orang putih bangsa yang hina berlaku. Siapa di Afrika tu orang negro tak boleh masuk dalam kedai kopi, tak boleh masuk dalam restoran, tak boleh naik bas sekali dengan orang putih. Tengok royal pun tak boleh sekali. Berat tu di Afrika Selatan masa tu. Kena igat. Kalau masuk sekali dengan orang ramai-ramai dalam kedai, kena igat hambat tubik. Boleh masuk J. Siapa mereka tu? Serupa dengan kasta di India kan. Orang hok kelas paria tu kak, dia tak boleh temu dengan orang kelas satria ataupun Brahma. Brahma tu kelas paling tinggi. Bayar dia tu tak boleh kena. Di India zaman dulu, orang kelas paria tu dia kelas kasta yang kepak, paling hina. Di India tu dia ada 4 kasta. Hak ni hak paling bawah. Brahma, Satria, Sudra, paria. Dia ada 4 kasta. Paria ni hina sekali. Dia boleh buat kerja kat orang, tapi tak boleh masuk dalam rumah tu duduk tanah. Kalau dia jalan bayar dia ni tak boleh kena tu Kalau bayar dia tu kena tu kena piak selalu. Tidak kebenak gitu. Nak buat mana? Dia kena ejak kat rumah tari tu jangan kena bayar dia tu tak boleh tepung kat tu dia. Oh hinonya bangsa paria. Sebab tu orang Goa kat India dia bila Seria 2 ria 3 ria RM4 RM5. Dia tak boleh sebut paria tu orang buat gelar tu. Pasal paria ni kasta yang paling hina di India. Brahma, Kesatria, Sudra, paria. Brahma ni orang ni jenis orang aling-aling. Jenis orang kalau kita gak jenis orang aling ulama. Kesatria ni orang prajurit. Sudra ni orang jenis orang hartawan, harta banyak, orang nego ke apa. Paria ni dia kena kerja dengan orang. Kerja orang bangsa yang hina, kasta yang hina. Ada lagi lah ni kalau dia cuma tidak teruk seperti zaman dulu. Kalau kita gila ni ada lagi. Demo ni memang tak boleh masuk rumah tu dia tak boleh masuk. Salah. Dia di Afrika Selatan dulu, masa Mandela tu lah betul apartheid ni. Orang bukan orang putih, orang yang bukan orang putih. Tak boleh masuk kedai kopi sekali, tak boleh naik bas sekali, tak boleh hijau, tak boleh gapo. Jadi Nelson Mandela berjuang menentang apartheid ni. Berpuluh-puluh tahun dalam penjara sehingga akhirnya jatuh apartheid. Tahu berapa? Mau tak ingat 70 kalau 80 jatuh. Dia ni tubik bebas. Tanda jadi presiden Afrika Selatan. Berapa puluh tahun. Tapi akhir tu Harry benar dia. Dia benar sesat masalah apartheid di Afrika Selatan. Lah ni jadi serupa. Jadi setara habis semua. Lama mana berjuang. Kita tengok. Khomeini ni walaupun kita tak suka dengan Syiah,
Zaman siapa dia? Zaman tok dia lagi. Berjual lawan ni kezaliman di Iran. Tok dia start mati tu ayah dia. Dia ni generasi yang ketiga. Mana lebih kurang 300 tahun. Berjual baru jatuh Shah Iran. Kerajaan apa ni Shah Iran tu hak beraja ni, pemerintah beraja ni jatuh. Tapi berjual sejak zaman tok dia lagi. Tok dia mati, ayah dia sambung. Mati ayah dia sambung. Dia pula benih masa tu umur 70. Dia duduk di Perancis tu, di Nepal 1 tu, di Perancis tu. Umur dia balik ke Iraq, orang sambung dia masa tu umur 70 tahun. Maknanya kalau dia 70 tahun, ayah dia 70 tahun, tok 70 tahun, 7 kali 3 210 tahun. Berjual baru benih jatuh Shah Iran jadi kerajaan republik di Iran. Tapi lama, tapi akhirnya benih. Ni kalau nak kait dengan ni, bila kita sabar dalam perjuangan, walaupun hari ni tak benih, disambung perjuangan itu, disambung, insya-Allah sampai masa akan benih. Hak tu kena duduk situ. Dan walaupun lama kena sabar. Sabar tu kunci kepada kejayaan dalam perjuangan. Sebab tu jangan lorak. Bila kita berjuang ni jangan lorak. Bila kan nak benih ni? Bila Islam nak naik ni? Tu bukan kerja kita, kerja Tuhan. Kerja kita berjuang ya. Kalau kita nanik, mak ayah kita, tok kita zaman dulu nanik ria. Dia pun tahu dia tak ada makan. Orang tua dulu. Dia tahu. Dia umur 50 tanah dia. Tak ada dengan dia. Tapi kalau kita tanya apa pakcik tanah dia, pergi anak cucu. Tengok cara dia mikir, pergi anak cucu. Kita boleh makan ria ni hak kita tanah. Mati duk gelik pun tak boleh makan kalau kita tanah. Kalau agak kebuat kita, siapa dia? Kita duk pakai hak orang dulu lah kon naneh ni. Hak cikgu kita zaman dulu, naneh. Hak ayah kita tak boleh rasa dah. Hak tok kita, cikgu kita. Nak oyak tu masuk tu jual. Jadi kena mikir lagu tu. Jangan fikir hari ni berjual esok nak. Orang nikah sebab tu hari 9 bulan. Tunggu nak ajar sabar lah tu. Nak sungguh, nak sabar. Tak kira nikah hari ni esok nak cukup dah. Tu cara-cara tu Tuhan lagi buat dunia ni hari kata ulama. Tuhan buat dunia ni fi sittati ayyam dalam ni hari. Bukan tak boleh Tuhan buat sama sehari siap lah boleh. Tapi apa tu ambil 6 hari? Dalam Quran kata fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dalam Bible pun lagu tu juga. In 6 days. God created universe in 6 days. 6 hari. Walaupun ada tafsir yang berbeza. Ada ulama kata 6 hari tu bukan 6 hari supaya kita ni 24 jam dah. Sebab hari-hari Tuhan ni fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Sehari-hari tu email dia baca pagi Jumaat tu. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari pada kira Tuhan ni sama dengan 1000 tahun kita. Jadi kalau ni hari Tuhan makna 6000 tahun. Dalam ayat lain Tuhan sebut summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. 50,000 tahun. Berat lagi. Tu biarlah tu dalam bab tafsir. Tapi Tuhan sengaja buat, kata ulama, apa Tuhan buat dunia ni ada face, orang putih kata face, fasa dia. Ada perekat dia. Ni siapa ni masa ni hari Tuhan nak ayat kita pun jangan lorak buat kerja ke apa. Kena ada tertik terening buat kerja. Jangan main supaya silap mata. Cak pung tu biar arnak. Pung tu biar bunga, tu silap mata. Silap mata Tuhan ni bukan jenis orang silap mata. Tuhan buat ni ada kaedah pasal nak suruh ada tertik tereni beraluh cermat buat kerja. Sebab tu comel sempurna kerja Tuhan. Tidak caduh. Tidak caduh. Ni kita buat tak ada yang mana rutuh. Buat stadium rutuh, buat hospital rutuh, stesen bas rutuh, retok pun rutuh. Selok kera main apa-apa ni. Buat rumah mata retok. Retok ni orang kita dia buat rumah kan. Tak ada yang mana retok. Tuhan ni dia buat teratur. Pasal Tuhan nak ajar kita lah. Maka dalam perjuangan kita manusia pun kita kena ada tempoh. Jangan lorak. Jangan lorak, kita ikut. Ikut tu insya-Allah akan sampai lah. Kalau kita litah tak boleh. Supaya nyakit juga. Nyakit ni bukan boleh makan obat ni siang lalu. Sebab tu doktor kata tengoklah 3 hari lah ke mana. Doktor tahu tu bukan makan hari ni siang lalu.
Sebab tu dia kata makan boleh 3 hari, makan boleh seminggu. Pasal bukan Senin nak buang cakik. Lepas tu kena ikut sukat teh. Jangan duk gomo tak tu kalau ni minum sudu serok payuh si abah tengah botol selok keruk tok bang moga abah tengah botol orang tu makan sudu tu nak oyak. Jadi tu keedoh ni keedoh lah ni agama ajar ni Quran ajar Tuhan ajar ni keedoh. Maka dalam hidup kita, dalam perjuangan kita, dia ada terketik-terkening, ada aturan dia so jangan kita kaluk tak tu kali. Bila kita turun ni insya-Allah siapa masuk natijah akan tubik. Buah ni kalau dia masuk tak payah kocok, lurus lalu. Kalau dia tak masuk kita kocok tak lurus. Bawa dia kat kocok kita. Dia ni kalau lagi tak masuk tak usah kocok. Dia tahu. Wah jering lagu juga. Wah petah. Wah jering payah basah. Sebab tu kata takar jering. Orang Melayu kata takar jering. Payah basah jering. Tu orang panggil. Tu nak ayat keedoh dia. Tadi Tuhan kata sini orang bila sabar dalam perjuangan, Tuhan kata Tuhan wi ganjaran dunia, ganjaran akhirat. Di dunia akan beroleh kejayaan dan di akhirat dia akan mendapat nikmat syurga. Dan inilah ganjaran Tuhan kepada orang yang berbuat kebaikan. Kita pergi sikit lagi. Ayat 149 Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Mana sini beringatkan kepada kita dalam bawa agama ni, dalam memperjuangkan agama Tuhan, jangan kita ikut orang bukan Islam, orang kafir. Sai tak apa, baik tak apa, tapi jangan turut dia. Sebab kalau kita turut orang yang bukan Islam ni, nescaya mereka akan menolak kamu kepada kekufuran. Dia akan heret kita pergi kepada benda yang kufur. Sebab tu bila kita saing ni ada batas, ada taruh. Ada batas, ada taruh. Tu kena ingat. Bukan tak boleh saing kita dalam hidup kita hari dalam gapo pun, dalam ekonomi, dalam politik kita boleh saing berlakon siapa-siapa, boleh pakak, boleh buat kerja sekali, tapi ada taruh dia. Jangan siapa perekat kita mengorbankan agama kita. Jangan kita siapa kita perekat bertolak ansur dengan perisik-perisik yang utama dalam perjuangan. Hak tu penting kena ingat. Nabi jelas dalam bab ni. Dia baik belakang, dia buat perjanjian dengan orang Quraisy, perjanjian dengan orang Yahudi, orang Yahudi di Madinah. Tapi dia ada taruh dia. Ni taruh dia. Hak Quran kata lakum dinukum waliyadin tu tulah taruh. Bukan kata kita nak subalah dengan orang bukan Islam ni. Balah tak tu kalau pun tak kena juga dengan Islam. Balah tak tu kalau kita boleh saing. Tuhan kata la yanhakum anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tuhan kata Tuhan tak larang mu ni antuwadduhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang mu ni buat baik, bersaing dengan orang bukan Islam, buat baik dengan dia selagi dia tidak menentang agama, selagi dia tidak eret kita kepada kekufuran. Kalau dia duduk atas dasar tu, kita boleh saing. Kalau kita di Malaysia dengan Cina dengan bukan Islam boleh saing atas asas agama untuk benda yang molek. Kalau tak boleh saing ni, kalau kita nak buat benda tak molek, sebab hamba sebut sama kan, kita dengan orang bukan Islam, kita boleh pakat tolong orang lemah, orang terbakar rumah, tolong orang accident, ambak orang curi dalam kampung, cari lembu terlepas, boleh, tak ada masalah apa. Tak salah walaupun dia tidak Islam, walaupun dia pakai luar pendek. Kalau tak boleh ni, sama-sama Islam pun tak boleh pakat ke apa, nak pergi ngita anak dara orang, nak pergi curi getos kerak, nak pergi ngopok, nak pergi judi, pakat dengan dia, sama pakai piyah. Sama pakai piyah, geno dari mana? Nak pergi beli nombor ekor, pergi beli jetih ni. Tak boleh, walaupun sama-sama pakai piyah, sama-sama Islam. Hak tu kita kena faham prinsip tu. Kalau tak boleh ni, kalau nak buat barang tak betul, bukan saja dengan orang bukan Islam, sama-sama Islam tak boleh pakat barang tak betul. Tapi kalau barang tu barang molek, barang tidak bercanggah dengan agama, dengan orang bukan Islam pun kita boleh pakat, kita boleh saing. Sini kita kena faham tu. Tak faham ni kita jadi bolok sama-sama kita dalam hidup ni. Sebab dalam Quran prinsip jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongilah kamu di atas benda apa?
albir, nak buat benda kebajikan, wat taqwa, benda yang mendekatkan diri kepada Tuhan, takwa. Tapi jangan mu bekerjasama dalam benda apa? Al ismi, nak buat dosa, wal udwan, permusuhan. Kita pakak sama-sama orang Islam nak pergi buat kena orang bukan Islam dengan tak ada sebab. Mana ada sebab? Tak boleh jugalah gitu. Walaupun orang tu orang bukan Islam, tapi kita nak pergi kena dia. Salah dalam Islam. Nabi ni bela jaga orang-orang kafir ni di Madinah. Tak boleh buat kena kepada bukan Islam. Nabi hormat walaupun dia ni kafir. Pernah satu kali kita baca dalam hadis, Nabi duk buang dengan sahabat-sahabat tepi jalan. Mungkin masa tu tak ada wakah, tak ada kopi teh apa sebab kita jamela ni. Nabi duk tepi jalan, cokok haro dengan sahabat. Duk tengok buah tu Nabi bangun. Orang usul jenazah. Nabi bangun cacah. Hormat. Sahabat-sahabat ni ada hak bangun, ada setengah tu bela-bela bangun komplain. Bangun buat gapo ya Rasulullah? Orang Yahudi tu, hak mati tu. Engkau dia tengok tu Yahudi tu Rasulullah. Nabi kata, dia tidak manusia seperti kita. Nabi tanya, memang dia Yahudi tapi dia manusia seperti kita, orang apa kita. Kita kena hormat kepada dia. Walaupun dia tidak Islam, tapi bila jenazah bangun menghormati jenazah. Itu nak ayat comelnya Islam. Sebab tu kita jamin budak mula tak betul. Anjing bidah. Nya ajar kita tu gak bawa bidah kita poket. Tak boleh temuk anjing pam. Nganyo kan anjing ni. Mujur tak ripuk kau suhakan. Tak ada pasal-pasal pasal anjing. Anjing ni najis, mughallazah. Anjing Cina bidah. Patut royak barang Cina boleh curi. Oh sedap kita jamin budak. Tak boleh lepas pakai Cina curi. Jadi topek mapu. Kita tak kata mati, mapu selalu. Jadi nak royak tak kenanya cara kita dengar agama hak sebenar. Agama tidak ajar pakai lagu tu. Tapi mari mana tak tahu jamai budak tu. Amo teringat tu kat Allah kata aku benar aku jamai budak ni. Nyo ajar kau tak tahu mari mana ajaran tu. Nak kata ayah pe tak ada mana lagi masa tu. Tak timbul lagi ayah pe. Jadi nak oyak kita ni tewih habis daripada agama. Ya Allah siapa gitu mau lalu. Nak oyak sedekah anjing ni bukan salah anjing Cina yang pergi pegang anjing. Jadi marah Cina anjing kena bidah. Tak ada pasal-pasal. Sedekah dalam Islam anjing ni kalau nak jaga rumah boleh pegang. Cuma tidak mazhab kita lah. Ingat molek lah. Dalam mazhab Hanafi tu boleh pegang. Buat jaga kapung, buat jaga rumah, buat buru. Boleh pegang. Dulu mufti Terengganu, Syekh Zawawi dengan mufti Johor, Syekh berapa nama, pegang anjing rumah dia. Bergeger masa tamu budak-budak. Masa tamu budak-budak lagi, geger di Malaysia. Dia tok peti, pegang anjing rumah. Pernah juga dah, tok peti pegang anjing ni. Termasuk tu berlaku dia gagir Syekh Zawawi nama Terengganu. Tapi tak masuk dalam rumah, dia tak luar. Tujuannya untuk jaga rumah. Anjing untuk kawal rumah. Sebab dalam Islam kawal rumah untuk buru boleh. Dia panggil mukallabin. Anjing yang dipegang untuk dilatih. Tu nak oyak. Jadi nak oyak banyak kita ni dengan agama tak kena kita. Dengan agama pasal kita tidak faham molek. Kita tidak boleh molek dan kita banyak taksub dengan agama. Kita tidak pergi ke atas dasar ilmu. Kita pergi dengan taksub. Bila pergi dengan taksub ni lah penuh habis jadi orang tengok Islam ni tidak comel. Baik, balik sini nak mula. Jadi apa betul ni? Tuhan pesan pada kita jangan kita ni turut ereh orang yang bukan Islam, iaitu orang-orang yang kafir. Kerana kalau kita turut ereh dia akan ereh kamu kepada kekufuran. Bila kita balik pada kekufuran, kamu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Janganlah kamu taatkan mereka, bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Maka kita orang Islam ni kena gantung kepada Tuhan, tidak gantung kepada makhluk. Makhluk ni kita boleh minta tolong, tapi pergantungnya hak sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tak boleh takut pada orang kafir, dia ada senjata, dia ada apa mereka. Ini orang gerung juga, kita bergerung. Salahnya serai kapur pacu ni nyaknya kita nak lari duk mana? Nyata ke apa Rambo mari ko Transformer mari leloh lagi kita pacu ni. Gerung juga perasaan tu, tapi pergantungnya orang beriman ni kepada Tuhan. Musuh hebat lagu mana pun, tapi kita yakin kuasa Tuhan lebih daripada manusia.
Kalau Tuhan nak, dia boleh buat macam-macam. Kapal terbang hak canggih lagu mana pun bukan tak boleh kalah. Kalau tuan-tuan baca ni di Iraq lah, minta maaf cerita Iraq juga walaupun Syiah, tapi ada benda yang kita boleh belajar. Waktu mula-mula revolusi Islam di Iraq dulu, bila pelajar-pelajar Iraq ni kepung kedutaan Amerika, tawar kedutaan Amerika. 100 hari kan kena tawar kedutaan Amerika. Kalau kita ingat masa tu awal tahun 70 Amerika buat satu operasi sulit. Dia panggil operasi gapo, Desert Storm, bukan Desert Storm, dia gapo, ada istilah dia. Operasi sulit untuk menyelamatkan kedutaan Amerika serai melalui Kuwait masa tu. Mari ikut pada pasir. Operasi ni tak ada orang tahu kecuali hak atas-atas ya. Hak atas-atas. Tapi takdir Tuhan, dia pergi dengan helikopter senyap dah malam tu. Dalam gelap, jalan dalam gelap, lapu tak pasir. Tuhan ribut pasir. Pada pasir ni masalah besar je, ribut pasir. Dia ribut pasir ni, pasir naik habis. Supaya putih beliau naik habis. Jadi bila naik ribut ni, helikopter ni dah lah jalan dalam gelap malam. Tak tahu lagi mana bertepuh sama diri. Berlaga sama diri helikopter ni. Lepas tu masuk pasir ni dalam enjin. Pasir debu-debu naik masuk dalam enjin ke apa semua, habis rusak komputer, akhir bertembur sama diri. Pecuh latah tu, jatuh di tengah-tengah pada pasir. Mati gambar mana? Barulah pecuh. Operasi sulit ni baru pecah. Tuhan lindung pada waktu tu, walaupun biarlah Syiah tu cerita lain waktu kita bincang semula. Tapi nak oyak kerana Amerika ni tidak Islam. Iran masa tu huduh-huduh dia pun dia isytihar nak berjual ke Islam. Hak dalam perut dia kita tak tahu. Tapi Tuhan takdir, Tuhan lindung. Tuhan lindung kerajaan dia tu dengan mari ribut pasir. Secanggih-canggih Amerika tu jatuh helikopter. Maknanya kuasa Allah SWT lebih besar. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, hamba ada seorang guru hamba sebut, dia kata akhir zaman ni, dia kata orang manusia ni perang dengan kuda, dengan anak panah, dengan lembing. Dalam hadis akhir zaman. Kita mikir lagu mana? Kita duk tengok dalam TV sok khabar jatuh pelik-pelik, jatuh canggih, jatuh nuklear. Lagu mana dalam hadis Nabi sebut akhir zaman ni manusia akan perang dengan kuda, dengan lembing, dengan panah. Nak tafsir lagu mana? Tapi ada ulama tafsir, dia kata sebab pada waktu tu segala senjata moden ni tak ada guna. Boleh jadi minyak habis, boleh jadi minyak habis. Boleh jadi minyak habis, boleh jadi gas habis. Jadi tenaga tak ada. Bila tenaga tak ada, kau tu nak naik ke mana? Kereta nak naik ke mana? Jet nak naik ke mana? Bila minyak habis, boleh jadi juga. Jadi nak perang, akhir perang dengan kuda juga. Perang dengan kuda, perang dengan lembing, perang dengan panah juga. Tak boleh guna, jatuh canggih. Sebab boleh jadi minyak tak ada. Minyak kering dalam dunia, gas kering. Sebab pakai gas ni memang ada berapa puluh tahun je lagi dalam dunia ni. Sebab tu lah ni orang dah tengah fikir nak cari sumber tenaga baru. Antaranya uranium, sumber tenaga baru. Antaranya tenaga solar. Sebab tak boleh harap dah kepada minyak dengan gas ni. Suatu masa akan habis dalam dunia. Jadi boleh jadi masa tu tak ada apa satu. Jadi masa naik kuda, guna lembing, guna anak panah. Ataupun ada juga orang tafsir, dia kata boleh jadi masa tu senjata-senjata canggih ni rusak habis. Terung bila naik, mari ibu pasir. Gak barang canggih ni masuk pasir sebutir pun tak boleh gida. Sebab tu mesej fotostat. Siapa mesej nego fotostat? Hak model-model tidak serabut perut mesej fotostat hak model ni tak boleh seleh sikit, masuk ketah belok, mampus lalu. Ketah tu masuk reyuk jam lalu dia putih lalu, tak gerak pasal dia tahu ketah tu masuk tak kena. Tengok kereta lah ni mencedih. Kalau baru-baru pak punuh sekara, dia mampu habis anjing. Tanyalah, punuh sekara naik merah pun mampu lalu anjing. Pasal dia tak suruh kita pergi. Kalau tu pengen kita pergi, punuh sebutir anjing. Jamai dulu kalau berpunuh kau tu sikit, cari pomen 10 batu dah lagi. Gerik kereta bunyi geger pun tak apa. Jamai dulu lah ni canggihnya alat, punuh sikit dia mampu lalu. Automatik dia mampu pasal nak mengelakkan kerusakan lebih besar. Jadi boleh jadi masa tu dengan senjata manusia buat canggih ke apa, tapi masuk pasir sebutir. Tuhan orang mari debu kau, terkoci, mampu habis segala kapal terbang segala. Akhirnya cari kuda juga.
Sebab tu molek benar kalau pakai pergo kuda lalu lah ni. Cari cekok sorang dah. Oh. Ni ada dalam hadis yang sahih. Tak cuma tak ingat dalam Bukhari tidak dalam Bukhari tapi dalam hadis, tapi hadis yang sahih. Nabi kata akhir zaman ni manusia akan berperang menggunakan kuda, lembu dan panah. Jadi tak boleh nak tafsir lagi setakat ni secara tepat. Gapo maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nak kata tak betul sebab ni hadis. Hadis pula hadis yang sahih. Jadi kita tengoklah akan datang ni mungkin tidak zaman kita lah. Nama anak cucu kita esok kemungkinan benda ni akan berlaku. Jadi itu yang disebut, sebab itulah Tuhan dalam ayat ni Tuhan kata taatlah kepada Allah. Tuhanlah maulakum, pelindung kepada kamu, wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong yang boleh menyelamatkan kita daripada segala-galanya. Insya-Allah kita berhenti setakat dulu. Kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.